EDB 102, Introduction to E-Business. So saya tahu ni baru first time kan korang ambil klase ni kan? Okay. Apa ni, kalau macam previous student, mostly saya dapat student daripada e-business student. Ni kiranya second time kot saya dapat student daripada business management. So korang adalah second batch saya lah. Tahniah. Okay. Business ni macam e-dagang kan? Dia e-dagang, e-perdagangan. Oh, korang dah kat sekolah dulu korang ada belajar ke? Ada kan? Just e-dagang sajalah. Just tahu benda tu je kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Hazmi. Masuk pun. Si Azrin je. Aduh, Azrin ni sabar je lah. Dia tidur. Dia tidur gitu. Korang kejutkan dia boleh tak? Aku macam dari mak-mak korang ni. Korang ni sekejap saya nak ambil gambar korang bertiga ni. Semua nak kena bukti ke tak? Korang ni. Lepas tu aku suruh korang bangun pagi-pagi. Sorry lah. Okay. Berkenaan dengan kelas kita. Kelas kita ni mainly basis on banyak membaca jugalah. Then untuk subjek ni, coursework macam biasa, macam korang previous kelas juga. 60%. Kita punya korang punya 60% tu based on assignment 1, assignment 2, assignment 3 dan juga quiz dengan midterm. So perubahan daripada dulu dengan sekarang adalah yang quiz tu. Dulu kita gantikan, dulu kita pakai attendance dan juga assignment ataupun tutorial. So sekarang ni kita tukar tukar tu pada quiz. So kira quiz 10%, midterm 10%, assignment 1, 2 10%, assignment 3 10%, 20%. So total semua jadi 60% lah coursework korang. Tapi korang kira bernasib baik sebab kalau ikut saya dulu-dulu, minggu ni saya dah bagi assignment 1. Normally je lah. Tapi saya tahu sebab student first week ni dia tak akan datang. So saya bagi minggu depan je lah. Saya suka bagi assignment awal supaya korang siap awal. And then tak adalah nak orang kata apa, kacau dengan assignment lain. So apa lagi ya? Semester lepas korang dah rasa kan macam mana final assessment kan? Dah. Dah saya. Last semester korang punya final assessment macam mana? Lecturer lain korang buat multiple choice ke apa? Dua jenis Entah. macam Tak, korang buat macam assignment ke ataupun buat jawab ABC ke apa? Assignment. Okay. Assignment. Okay, macam saya punya saya lepas saya buat case study. 4 case study buat. Saya ada 4 soalan case study. Dalam satu case study tu ada 2 soalan ke 3 soalan macam tu. Untuk final assessment. Tapi memang saya cakap terang lah, memang tak cukup 3 jam tu. So apa saya nak buat adalah macam saya lepas budak-budak ni tak nak dengar cakap saya. Saya lepas sebab 2 orang je. So sedih. Dia orang pun tak nak dengar cakap saya. Saya suruh diorang, saya dah bagi awal case study tu, suruh diorang buat. So nanti masa sebelum final assessment week tu sampai, saya akan dalam 2 minggu macam tu lah, 2 minggu atau seminggu sebelum tu, tengok pada tarikh bila hantar final assessment dekat admin. Lepas saya dah hantar tu, baru saya bagi korang yang case study tu. Sebab korang buat dulu, nanti hari final assessment tu korang just terus hantar je. Relax lah kan. Tak payahlah korang nak menghadap 3 jam nak buat dekat depan laptop. Sebab kelas-kelas lain saya buat macam tu. Saya bagi dia orang awal, lepas tu saya bagi
bagi apa ni, supaya korang boleh hantar je. So tak nak korang spend 3 sebab korang at the same day tu korang ada exam lain kan, final assessment lain. Tu esoknya ada assessment lain pula. Korang ni bukannya apa, stop APTA jarak-jarak jauh. Semua sebelah-sebelah je exam. So bertabahlah ya. Apa lagi yang korang nak tahu pasal subjek ni? Cuba tanya. Nak tanya berapa lama saya ajar subjek ni dah. Saya dah berapa tahun dah? Dah berapa tahun? Dah 7 tolak 2. Dah 5 tahun dah saya mengajar subjek ni. Tapi dulu orang yang mengajar ni lah Media Haslina. So kita orang tukar subjek kita orang. Okey. Tak ada apa-apa persoalan sebelum tak ada tiada apa-apa persoalan tu. Korang punya midterm adalah kejap 1 2 3 4 5 jatuh pada korang take note midterm korang jatuh pada 10 bulan Julai. 10 Julai. 10 Julai nanti saya buka lah. 10 Julai lah. Minggu ke-6. Bulan apa Julai? Julai bulan 7 lah, gila. Aduh. 7. Sekarang bulan 6. Kau ni dah kenapa? Aku rasa dia ni baru bangun tidur ni. 10 Julai, hari Jumaat juga. Saya buka korang punya midterm tu dari pagi sampai petang. Sampai pukul 6 lah. So korang boleh buat dan hantar. So korang punya midterm tu nanti saya buat ABC je. Open book ABC, korang boleh just Google dekat Google. Jawapannya korang boleh Google lah dekat dalam internet. So memang saya boleh open book je ABC. So senang lah korang nak buat kan. Just tick 10 soalan tu. Pandai lah. Faham. So kelasnya senang, kelasnya fleksi sebab kita online kan. So kita kena buat se-fleksibel yang boleh supaya jangan bagi korang tekanan. Macam korang baru semester 4. Semester ni korang ambil berapa subjek? 6? 5? 5. Ada yang ambil 5, ada yang ambil 6. Tak mati korang nak kena buat assignment banyak-banyak. Datang je orang lain. Sebab tu saya suka bagi assignment awal-awal. Biar korang buat awal-awal, lepas tu korang siap fokus lah dekat tempat lain. Tapi first assignment korang memang minggu depan lah. Relax. Nanti kita week kelas macam ni. Let's say minggu ni kita ada video call kan. Video call kelas video call. Minggu depan saya just bagi assignment je. Kita tak payah buat video call. Lepas tu minggu ketiga tu kita buat video call. Kita cover dua chapter terus. So kita selang-selang lah. Tak adalah korang rasa stres hari-hari tiap-tiap minggu nak kena membuka. Okey. Boleh. Okay, jelas Jelas. Alright. So kita hari ni kita masuk chapter 1. Percayalah kejap je nanti. Sebelum pukul 10 nanti habis tengok nanti. Sebab senang, korang tak ada foreigner, so saya tak payah cakap bahasa Inggeris sangat. Okay. Bisnes ada kira. Apa dia? Ada kira ni subjek ni. Ada apa, degree? Tak ada kira-kira. Tak ada kira-kira. Ya. Ni semua macam membaca je. Membaca dan menengok YouTube. Okay. Oh. Sebab e-business ni more kepada, subjek ni more kepada pengenalan perdagangan lah. Apa beza dia e-business ni dengan e-commerce. Macam tu. Sebab ada orang cakap e-business dengan e-commerce ni benda yang sama. Memang benda yang sama, menggunakan digital elektronik. Cuma perbezaan dia, satu tu transaksi. Macam e-commerce tu adalah transaksi, nanti lagi tu buka tengok perbezaan dua ni. Okay, ni learning outcome korang.
learning outcome untuk chapter ni. Tak, kejap lagi kita masuk lah. Sekanak lah, nanti kan saya dah terskip banyak nanti. Kalau saya dah terangkan banyak. Okay, yang ni adalah learning outcome korang. Learning outcome korang ni adalah, kejap sebab ada benda kecil ni kan. Tutup dulu. Okay, learning outcome korang. Learning outcome korang ni adalah apa yang korang akan belajar selepas korang habis chapter ni lah. Mostly yang first adalah korang tahu apa dia e-commerce, apa dia e-business, and then apa beza dia. Lepas tu korang barulah korang akan faham apa skop sebenarnya e-business ni, apa benda, e-commerce tu apa benda afterwards. Maksudnya e-business ni fokus pada apa, e-commerce ni kita fokus pada apa. Macam tu. Lepas tu kita tengok apa faktor-faktor main reason lah, ataupun faktor yang orang implement e-business ni tau. Sebab sekarang korang tahu kan, semua orang nak berniaga dalam talian. Kalau korang tengok time-time PKP ni lagilah. Semua ni nak online ni. Even ada orang siap jual char kway teow lagi dalam online. Sebab nak buat, dah tak ada kerja kan. So lepas tu kita tengok juga barriers dia, halangan untuk implement e-business. Lepas tu nanti saya explain lah apa challenges untuk e-business dan e-commerce dalam dunia sekarang lah. Dia ada dia punya barriers jugalah. Apa kesusahan, abang kata susahnya nak implement benda. Dia tak susah, cuma how we want to attract, orang kata customer tu pada kita punya business tu yang susah tu. Sebab ramai sangat orang buat business yang sama. So ni susah sangat. Kita pergi terus ke sini. Yang ni bagi korang nampak sikit. Okay, kalau korang tengok apa dia e-business, apa e-business dan apa dia e-commerce ni, kita tengok pada definition ni. Okay, saya ambil pada definition walaupun 2003 definition, tapi dia tetap dipakai oleh sampai sekarang. Okay, macam e-commerce, korang tengok dia punya definition tu adalah kat sini. Yang saya highlight warna biru ni, defined as a wide range of online business activity for product and services. E-commerce ni dia macam benda yang transaksi tau, benda aktiviti transaksi yang korang buat dalam dunia online tu, dalam internet tu sendiri. Itu e-commerce. Maksudnya korang berniaga lah, orang kata membuat proses transaksi lah, beli bayar dan beli. Itu e-commerce. Maksudnya ada nampak lah pertalian. Macam korang pergi masuk Lazada kan, Lazada korang tekan beli, itu adalah e-commerce. Dan korang dapat package tu, betul tak? Korang beli kat Lazada item korang tu, dan Lazada pula terima korang punya payment through online banking apa semua, dia send korang package korang tu. So itu namanya e-commerce. Maksudnya korang ada buat proses transaksi tu di dalam talian. Kalau macam e-commerce ni, e-business ni, dia adalah benda-benda macam kalau nak, kalau formality macam ni lah, use of the internet to network and empower business process, electronic commerce, organization communication and cooperation within a company and with its customer, supplier and other stakeholder. Ini kiranya macam bahasa panjang formality lah. Tapi kalau nak bagi faham e-business ni more kepada proses di dalam organisasi tu. Proses di dalam organisasi tu, korang menggunakan segala digital elektronik yang korang ada di dalam dunia sekarang ni untuk korang nak memudahkan lagi proses-proses organisasi korang dalam marketing planning, dalam korang punya membuat keputusan, dan juga nak mencari informasi. So itu adalah e-business. Maksudnya kita nak generate new business idea, mengenerate business idea yang baru. Macam overall lah. Dia macam overall sekali. So sebab tu e-commerce tu di bawah e-business. So macam korang kan, Lazada tu e-commerce, tapi nak memperkembangkan Lazada tu, itu kerja-kerja orang, itu kerja-kerja e-business. Kita mengembangkan lagi prospek bisnes kita tu. Itu e-business. Macam mana kita nak organize, macam mana kita nak handle dia, apa keputusan, the next keputusan yang kita nak buat afterwards. Sekejap korang dengar lagi menguap.
Tak ada Wiser duduk mengacau. Sabar pula. Tahulah lecturer ni bosan ni. Tak. Ini boleh buang bawa. Okey. Sebabkan korang dah faham apa dia e-business, apa dia e-commerce Faham. Daripada Lazada semua kan. dia macam ni lah kalau korang nak lagi faham lah. Sebab saya rasa si tu dia dengar, sebab dia dengar putus-putus si Asif tu. Apa ni e-business ni, okey, apa dia bezanya e-business dengan e-commerce ni? Asif just ingat macam ni je. E-commerce ni adalah orang kata apa, transaksi. Proses transaksi di dalam talian, dalam online lah, talian. Kita lakukan proses-proses transaksi di dalam talian. Contohnya macam korang membeli di dalam Lazada. Kalau e-business ni adalah macam saya cakap tadi, korang memperkembangkan lagi bisnes korang. Mencari idea, nak mengurus, korang nak membuat keputusan untuk memperkembangkan lagi. Itu adalah e-business. Maksudnya standpoint dia e-business ni more kepada di dalam organisasi tu, bukan di dalam talian tu. Di dalam talian tu e-commerce lah. Korang buat apa-apa, korang nak buat promosi ke, korang nak buat jual beli kan, semua adalah e-commerce. Tapi macam nak buat promosi, nak tukar design korang punya apps apa semua tu, itu semua di dalam e-business. Macam tu. Macam korang tengok Lazada 24 hours ada sale promotion kan, betul? Betul. Itu kerja-kerja e-marketing je orang lah. E-marketing tu adalah di bawah e-business lah. Maksudnya dalam proses e-business tu lah, kita kena cari idea untuk idea marketing untuk kita nak orang tahu, orang sentiasa masuk Lazada. Sebab sekarang ni Lazada kan banyak competition, ada Shopee, ada Amazon. So untuk diorang compete, diorang kena tiap-tiap hari kena cari idea baru. Diorang dah jadi macam AirAsia lah. AirAsia sentiasa kena cari idea yang baru untuk dapatkan pelanggan kan. Sekarang dah tak boleh nak, diorang tak boleh nak fly lah. Sekarang kan macam AirAsia sekarang tak boleh fly. Sebab tu saya tak nak pakai AirAsia punya example sebanyak guna Lazada dengan Shopee. Sebab Lazada dengan Shopee ni dia adalah platform yang example terbaik untuk korang. Kalau saya nak gunakan platform macam Facebook pun boleh juga. Facebook ni pun sama juga. Facebook ni sekarang more fokus pada memperkembangkan bisnes diorang. So diorang more kepada e-business daripada e-commerce diorang. Nanti kita tengok dia punya kategori jenis syarat dia. Semua company e-business semua akan melalui tiga-tiga syarat fasa tu. Okey, korang dah tahu kan apa dia internet, extranet dengan intranet ni? Tahu. Dua je lah tahu. Yang dua tu lah, internet semua orang tahu kan. Okey. Korang ada belajar basic IT tak dulu? Masa zaman sekolah? IT tak ada. IT ambil lain. Tak ambil okey tak apa. Kalau tak ambil tak apa. Kalau ada IT, siapa yang ambil basic IT tu saya senang nak ngajar sikit, tak apa. Macam dua ni, yang internet tu semua orang tahulah, semua orang akan tahu apa di internet tu. Cuma intranet dengan extranet ni, apa bezanya berdua ni? Intranet ni adalah orang kata apa? Komunikasi di dalam organisasi tu sahaja. Contohnya lah macam kita kan, macam kita sekarang ni, kita menggunakan email kan, itu email tu adalah intranet kita lah. Macam saya dengan korang nak email apa-apa, saya pakai email ke LMUC tu, so saya menggunakan intranet. Dan semacam korang kan boleh guna smart system juga kan, buka smart tu nak tengok result apa semua, betul? Betul. Itu pun dikatakan sebagai internet communication network. Maksudnya di dalam organisasi tu sahaja. Dia tak boleh di luar organisasi. Kalau korang dah grad apa semua, kita orang memang tutup lah korang punya account email korang tu. So korang dah tak boleh access lah afterwards. Yang macam time PKP ni lah, semua pakai time belajar. Ni yang online ni kira internet lah. Dia internet kan. Internet. Tapi macam email apa semua tu, itu intranet. Sebab apa? Ni confuse juga ni, dia tengah confuse. Okey, macam ni lah. Intranet ni adalah hubungan antara kita saja.
di dalam orang kata dalam satu organisasi. Orang lain KLMU lah. di dalam KLMU saja, tak boleh orang luar. Dia tak ada orang luar tak boleh tahu apa kita communicate di dalam organisasi kita. Kalau extranet ni more kepada kita dan juga supplier kita, ataupun kita dengan kita berhubung dengan kita punya klien dengan juga supplier kita. Yang ni ada special orang kata talian lah. Korang pernah dengar tak nama BlackBerry dulu? Pernah. Kalau pernah dengar nama BlackBerry tu kan, BlackBerry tu dulu kita panggil sebagai extranet tau, sebab hanya orang-orang yang tertentu saja yang dapat kita punya message di luar kawasan office kita. Itu extranet lah. Extranet ni more kepada kita berhubung dengan supplier lah, supplier, kita punya stakeholder, dengan kita punya investor. So ini kiranya macam orang-orang yang tertentu saja yang berkait dengan kita saja. Kalau internet macam biasa lah. Kalau WhatsApp kira internet. Internet ke? Internet. Dia bukan extranet. Extranet ni bukan semua orang yang dapat. Dia hanya orang-orang tertentu saja yang kita communicate. Selalunya kita dengan supplier lah. Kita tak deal dia terus dengan, sebab sekarang ni kita kan macam kalau korang nanti bekerja nanti kan, satu hari nanti akan datang kan, kalau korang deal dengan supplier, memang kita deal through WhatsApp, tapi formality ni korang akan pakai satu sistem untuk deal dengan dia. Untuk macam order korang punya barang-barang kan, barang material kan, contohnya kan daripada supplier, korang kena pakai sistem tau. So sistem tu adalah extranet korang. Okey. Sistem tu akan jadi extranet pada korang. Walaupun kita pakai internet, tapi internet tu hanya just untuk bagi hubungan je. Tapi kita guna sistem dia tu, we call it as extranet punya communication. Kita dengan dia je yang boleh access, sebab ada certain sistem company kena register tau. Macam contohnya lah Hasif lah, kononnya nanti bekerja dengan port company transportation kan. Kau akan berhubung dengan government punya agency. Lepas tu kau kena berhubung dengan port master nanti, pelabuhan punya agency. So dua ni kau akan berhubung menggunakan sistem tau. Sebab dia ada kad dia tersendiri. Macam kawan saya kan, so kawan saya kerja dekat transportation agency kan, dia ada satu kad, dia kena kalau nak tengok inquiry tentang pelabuhan dan juga nak berhubung dengan government kan, dia kena pakai satu kad access tau, dia kena sambung pada dia punya laptop. Tu extranet lah maksudnya. Itu kita namakan sebagai extranet punya communication. Hanya tertentu saja yang boleh dipakai. Macam internet semua orang boleh pakai. Okey, kita faham. Internet ni semua orang boleh pakai. Extranet ni dia macam sistem tertutup lah. Macam company tu saja yang ada. Yes. Company tu je ada dengan supplier dia, dengan orang-orang tertentu dia nak communicate. Macam saya kerja kat Macy's dulu kan. Saya kalau nak berhubung dengan dengan supplier kan, apa semua tu, dengan ada certain investor, saya kena pakai access tersendiri. Ada macam satu access lah, macam kad ke ataupun thumb scanner kan. Thumb scanner tu saya pasang dekat laptop, lepas tu saya kena scan, baru boleh masuk sistem tu, baru boleh berhubung dengan saya punya supplier dan juga investor dengan stakeholder semua. Dia macam talian tertutup. Tu extranet. Macam intranet tu dalaman je, dalam office tu saja. Internet macam biasalah, yang macam saya dengan korang ni tengah buat video call ni, internet lah kira ni. Faham antara tiga ni? Faham. Teruskan. Pernah dengar the term of B2B, B2C, C2B masa korang belajar saja sebelum ni? Ke tak ada? Macam pernah dengar, tapi tak ingat. Tak ingat, biasalah. Dia memori Dori ni memang korang memang biasa dah, memang simptom ikan dori. Okey, macam B2B. B2B tu adalah business to business. B2C tu adalah
business to consumer ataupun business to customer. Pernah belajar kan? Pernah. So cuma di dalam online ni, dalam e-commerce dengan e-business, kita ada extend macam C2B dengan C2C tu samalah, dia terbalikkan je. C2C consumer to consumer. Lepas tu C2B adalah consumer to business. Itulah dia sama je macam conventional what we call it, conventional business yang korang buat lakukan macam physical harian ni. Dia sama je B2B, B2C tu. Cuma dalam antarian ni dia more kepada extension dia ada lagi banyak lah. Itu signifikan dia. Kalau korang nak tahu B2B, B2B, B2C, C2B, C2C ni adalah basic dalam business. Cuma dalam online, dalam e-commerce dengan e-business ni, dia punya tambahan tu adalah kita ada B2G, B2M, M2C, G2C, G2B. G tu maksudnya government tu business ataupun business to government. Kalau M tu adalah mobile tu consumer ataupun mobile tu business. Tu adalah extend daripada e-commerce tu ataupun e-business tu sendiri. Faham tak ke korang tengah lost ni? Faham. Inilah susah ni kalau Yang lain tak tahu. yang lain tak tahu yang lain tu senyap kan. Tak tahu lah, Azmi okey Azmi? Okey. Azmi yang faham, yang lain tu Hasif semua. Hasif dah senyap. Mana Hasif? Hasif. Zam. Okay Zam. Hasif. Sejak bila mood ni? Itulah tadi rasa Hasif okey. Izam pun okey tadi. Tadi orang putus-putus. Internet telah kacau. Mana? Si Hasif tu saya faham lah sebab dia blackout kan kat rumah dia, so mungkin internet dia terganggu sikit. Okey, inilah syarat-syarat yang saya cakap tadi tu, bermula tadi tu, yang company, mana-mana online company tu akan melalui fasa-fasa ni. Macam kebiasaannya, kalau korang tengok yang syarat pertama ni kan, yang korang nampak yang apa, e-commerce dengan EC dengan EB ni, EC ni adalah e-commerce, yang ni electronic e-business. Yang ni kalau korang tengok macam overlap kan, macam bersilang ni adalah, ini adalah fasa mana-mana semua online business akan melalui. Permulaan untuk bisnes online. Sebab apa? Time macam ni, orang kata apa, e-commerce dengan e-business tu akan selari, dia akan overlap, selari dengan perkembangan bisnes tu. Sebab time ni korang mengejar transaksi dalam talian tu, maksudnya korang nak dapat profit kan. E-commerce ni, purpose of e-commerce ni korang nak kumpul profit, betul? Nak dapat keuntungan. So at the same time korang kembangkan juga korang punya bisnes tu. So dia memang akan overlap. Maksudnya korang dua-dua korang nak achieve tau benda tu. Kejap korang besarkan e-commerce, kejap korang prioritikan pada apa, perkembangan e-business dan perkembangan korang punya bisnes tu. So dia akan overlap kat situ. Macam gila. Apa dia? Macam mula bisnes betul macam gila lah dia. So mana-mana Gila. mana-mana online business dia bermula memang macam ni. Facebook dulu pun macam ni, Lazada pun semua macam ni. So diorang macam nak dua-dua tu, diorang nak achieve ni lah, dua-dua apa, objektif dua-dua, e-business dan juga e-commerce tu. Sebab tu dia overlap. Korang priority korang pada dua-dua tu. Tetapi pada satu masa tu nanti dia akan jatuh pada syarat kedua pula, yang bawah tu. Korang nampak kan, electronic commerce tu dengan e-business tu equal, sama dengan. Ni maksudnya dalam fasa ni korang punya business tu dia dah betul-betul berkembang maju. Maksudnya dua-dua tu balance lah. Maksudnya korang buat, korang punya e-commerce pun berjalan dengan baik, at the same time korang punya e-business tu punya idea tu pun still boleh berkembang. Maksudnya korang tetap korang boleh pakai idea korang tu. Ni mana-mana company pun akan melalui fasa ni juga. Mula-mula dia struggle permulaan tu, kejap ada setengah company fokus pada electronic commerce, ada setengah company dia akan fokus pada
e-business. Tapi kalau macam logik ni, kalau korang fikir kan dalam business online ni, mula-mula tu memang orang fokus pada profit dulu, maksudnya dapat keuntungan tu dulu. Sebab tu diorang fokus pada apa? E-commerce tu dulu daripada idea baru. Kau tengoklah dulu Lazada macam mana. Lazada kan dulu kan macam push kan semua benda-benda tu di promotion murah tu supaya orang beli, betul? Betul. So dia buatlah apa cara pun. Lepas tu dia maintain je modus operandi dia. Perasan tak? Dia maintain je. Lepas tu baru dia tukar idea. Dia lama tu. Lepas tu dah okey, dah dapat profit, tu baru jatuh ke syarat kedua tu. Maksudnya equal balance. Dua-dua tu kiranya equal balance. Yang masa zaman sekarang ni lah, masa itu dah berapa tahun yang lepas yang macam Lazada buat macam tu kan. Dah equal semua ni. Fasa ketiga pula, kita sibuk nak perkembangkan lagi kita punya bisnes tu. Tu yang jadi bawah tu. Electronic commerce tu dah jadi subset kepada e-business tu. Maksudnya kita fokus pada kita kembangkan lagi macam mana kita nak generatekan lagi income kita untuk maintain. Sebab korang kena ingat, online business ni korang tak boleh stick to one idea tau selama-lamanya. Kita cari idea baru. Yes. Dia tengok pada sektor mana korang masuk. Contohlah kalau korang tengok Asia kan. Asia siapa competition dia? Siapa ni pesaing untuk Asia? Tak ada kan? Malaysia Airlines je kan? Malaysia Airlines dengan apa? Malindo, Malaysia Airlines tu je lah. Tiga, let's say dah dua tu je. Tak ada persaingan sangat tau. So dia boleh conquer, dia boleh. Tapi korang tengok Asia tu tetap juga buat perubahan, betul? Pada dia punya, korang tengoklah pada dia punya apps dengan website itu cukup lah. Mula-mula saya ingat lagi Asia tu dulu just tiket kau terbang je, dia bagi murah, dia bagi free. Lepas tu dia extend, dia bagi hotel pula. Hotel Asia kan ada hotel. Oh ya tu. Lepas tu sekarang dia extend hotel dia pula, bukan pada stick pada Asia je. Asia hotel dia kasih pun hotel lain, dia kembangkan, kita boleh book pada hotel-hotel sekarang ni, hotel-hotel lain pada macam yang setahu saya tengok kat Asia tu, dia kalau tak nak pakai hotel Asia, korang boleh book dekat Oyo Hotel through Asia tu. Robot So sekarang ni dia kembangkan bisnes sekarang lagi hebat. Bukan setakat korang boleh book tiket flight, korang boleh book hotel, korang boleh book, let's say lah korang pergi Penang, korang nak pergi escape kan, apa yang escape dekat Penang tu, boleh pergi yang macam tema-tema baru dia tu, nak travel lah. Korang boleh book kat situ, korang boleh sewa kereta sekali at the same time. Semua dalam Asia punya website dengan apps korang boleh buat. Nampak dia berkembang tu macam mana. Sama juga macam Lazada. Dulu kita tengok just dia jual hari-hari dengan harga yang murah. Lepas tu dia buat promotion. Lepas tu sekarang ni lagi hebat. Dia seboleh-bolehnya ada hari-hari dia akan jual benda orang ni. Hari-hari ni dia akan murahkan benda-benda ni. Dia bagi promosi ni. So idea tu kita sentiasa kena upgrade tau idea tu. Sebab tu nanti bisnes online korang tu dia akan jadi syarat ketiga kat bawah tu. Kategori ketiga bawah. Korang asyik fikir macam mana nak kembangkan bisnes korang tu je nanti. Dalam talian. Sebab dalam talian banyak sangat kompetitor. Memang senang nak buat bisnes, tapi korang nak maintain bisnes tu sangat susah afterwards. Sebab ada orang lain nanti akan cuba jatuhkan korang. Bukanlah jatuhkan korang, akan bersaing dengan korang. Jatuh tu kira ayat yang sangat kejam. Tapi lumrahnya memang macam tu. Kita try tu nak jatuhkan bisnes orang tu. Tapi syarat ingat kalau korang nanti dah bekerja kat corporate world kan, dia akan satu term tu kata kita tak boleh bunuh bisnes orang, tapi kita boleh bersaing dengan orang tu. Unless dia ada tapi dia, unless company tu memang betul-betul tak dapat profit dan dia bankruptcy tu jatuh ke kategori lain.
Sekarang korang tengok kan, lepas PKP ni banyak bisnes tutup kan, because of dia tak boleh nak tapung bayar sewa, ada yang tak dapat tak dapat profit kan. So Kedai-kedai selo semua tu. memang sebab bisnes tak berjalan kan, 2 bulan kot tak ada profit kan. So susah lah nak turn around duit tu, return of investment tu susah lah. Profit tak ada, profit pun boleh bayar pun suku-suku je. Sekarang ni lah korang nak pergi beli barang. Minyak mana turun. Minyak pun naik 3 sen. Turun banyak kan, lepas tu naik sikit-sikit sekarang. Nanti habis minyak. Mana boleh keluar pun untuk setakat-setakat apa? Daerah je. Daerah-daerah je, bukan pergi mana sangat pun. Betul. So sekarang ni ini adalah syarat-syarat dan fasa-fasa untuk online business tu lah. Nanti kalau korang buat online business, ini adalah fasa-fasa korang akan lalui. Tetapi korang akan selalu yang korang akan nak achieve tu yang tengah-tengah ni dulu. Masa korang dah start nanti kan, dah start online business tu, korang achieve yang tengah-tengah tu, balance antara dua tu. Sebab masa time during korang fasa dalam balance tu, korang dapat profit dan idea korang tu sentiasa akan berkembang kat situ. Lepas tu nantilah baru korang sibuk nak maintain bulan lepas tu sebab ada kompetitor baru. Nanti sebab korang belajar kan yang 5 Porter forces tu kan, model kan. Model Porter tu. Tak ingat rasa. Aduh, dah 4 semester tak ingat juga. Porter tu memang penting tu, korang kena ingat sentiasa. Kata nak jadi bos kena belajar Porter tu. Okay. Yang tadi tu tak ada masalah 3 fasa tu Tak ada Okay. Yang ni pula adalah faktor-faktor dan kenapa kita kena adopt e-business dengan e-commerce. Tapi ini contoh-contoh lah company-company yang adopt lah e-business dengan e-commerce tu. Salah satunya Intel. Korang kena ingat Intel dulunya bukan based on company yang orang kata based on online platform tau. Dia based on physical business dulu. Maksudnya dia orang kata dia buat conventional business je, physical business. Jumpa orang depan-depan apa semua tu dululah sebelum ada, walaupun diorang adalah yang company yang paling terbesar mengeluarkan chip komputer ni semua kan, tapi dia tetap dulu start dengan physical business, bukannya online terus. Tapi sekarang ni diorang dah tukar lah, adopt lah business tu dia orang buat macam mana? Physical diorang kena jumpa orang. Kena pergi company ni, diorang kena buat proposal kat company ni. Mana-mana. Korang tengoklah Intel dulu. Intel ditubuhkan tahun bila? Okay. Sebelum ada orang kata ada internet. Internet tu ada lah, tapi maksudnya online punya business tu belum secanggih macam sekarang. Nanti kita tengoklah bila sebenarnya online business ni dia start pada tahun sekitar 97, dalam tahun 97 98 macam itulah dia start up lah kiranya. Kemuncak dia tahun 99 lah. Tapi Intel ni korang tengoklah bila dia start dulu dalam tahun era awal 90-an, 80-an dengan 90-an dulu. Awal-awal tu. So dia tetaplah kena buat proposal, kena jumpa orang, kena jumpa kerajaan government diorang untuk propose saya nak jual chip ni apa semua ni. Tapi saya rasa setahu saya dalam dunia ni ada 2 company je yang buat chip komputer ni dan juga chip-chip elektronik ni, Intel dengan AMD je. Kalau korang tengok kan, mana ada chip lain? AMD, Intel kalau komputer. Kalau korang perasan lah. Tak perasan. Tak perasan kan? Mesti tak perasan. Even korang punya handphone kan, let's say lah macam Samsung tu kan. Samsung sebenarnya dia ada kontrak dengan Intel, ada Intel. Macam Lenovo dengan AMD. iPhone? Server dia kan? Apa dia?
tadi iPhone, selepas semua tu iPhone. kan. Tak berapa putus-putus. Asus. Asus tak salah apa ya, Asus laptop ke Asus handphone? Dua Dia ada. tengok pada, Dua Asus. kalau Asus dia ada dua kan, kalau macam komputer dengan laptop, dia orang kan ada privilege sama ada nak pakai chip AMD ataupun chip Intel betul. So dia depend lah. Tapi kalau macam spesifik, kalau handphone, smartphone, saya tak pasti yang Asus mana. Tapi saya tahu Lenovo pakai AMD, iPhone dengan iPhone, Samsung pakai Intel. Mesti berkaitnya Intel tu, mesti berkaitnya sebab semua elektronik punya barang mesti ada kontrak dengan dia. Sebab tu Intel tu dia memang one of the largest computer chip in the world. Electronic chip in the world. Memang susah nak jatuhkan sebab orang memerlukan dia. Unless kalau kau ada chip yang lebih better daripada Intel, kau boleh lah jadi monopoli. Macam tu. Tapi kalau macam Dell ni, dia lain. Dell merupakan one of the first company yang pakai online business. Dulu-dulu, saya ingat lagi, korang lahir tahun bila? 21. 91? 2001. Oh, 2001. Memang bukan era korang. Tu Hasif yang ni? Azmi dengan Izam? Asyik. Izam. Oh, Izam. Sorry, Izam. Hasif dengan sebab saya tak nampak, saya tutup korang punya apa? Yang screen empty tu. Macam Hasif dengan Hazmi. Okey, korang lahir tahun bila? 2001. Oh, semua batch 2001 kan ni. Memang tak tahu lah. Memang bukan zaman korang lah. Macam Dell ni dulu. Dell ni dulu memang orang kata salah satu pelapor yang menggunakan platform online business tau. Dia memang dulu-dulu dah start jual online. Tapi memang harga Yahudi lah dulu. Memang harga dia harga mahal lah. Satu PC dia saja dekat 3,000, 2,008 ke 3,000 lebih macam tu. PC biasa tau, bukan macam PC biasa harga sekarang tau. Kan macam PC punya harga sekarang kan 1,000 lebih kan. 1,005 korang dah boleh dapat, 1,002 pun korang dah boleh dapat betul. PC, bukan laptop PC. Sekarang pun, tapi dulu harga dia Yahudi 2,008, 3,000 PC biasa kot, bodoh-bodoh. Office punya PC kot. OPC je. Ya, dulu mahal. Dulu memang mahal. Sebab tu dulu macam zaman saya kan, dulu saya buat komputer sendiri. Beli skrin, beli motherboard, beli apa tu, casing. Buat sendiri. Kiranya buat from scratch lah. Hebat kan dulu kan, zaman dulu kena survive. Tak kaya, kenalah buat macam tu. Beri sikit-sikit. Sekarang senang. Sekarang dengan harga, ada harga student lagi. Kan sekarang laptop pun harga student pun ada. Dulu taubat dah tak ada. Tapi memang Dell ni memang one of the company pelapor yang betul-betul menggunakan online platform lah. Sebab tu dia menjadi orang kata one of the successful computer company. Even sekarang pun dia menjadi supplier untuk government US sekarang ni, dan juga negara-negara lain punya apa ni lah, government. Hello. Okay, eBay kan lah, eBay tahu kan? Jangan kata korang tak tahu eBay pula. Hello? Sekejap kita tunggu yang lain masuk dulu. Tak tahu sah. Korang ni tiba-tiba korang senyap, takut aku. Korang ni Kamu ni. Tengok. mak siapa tu? Okay, eBay, korang tak tahu eBay? Serius lah. Tapi pernah eBay ni dia macam Amazon juga, macam Amazon, Lazada, cuma kat dalam eBay ni kita pakai, korang pernah dengar auction tak? Macam kita bidder harga barang tu. Contohlah kita, macam saya letak PS4 saya start dengan harga RM10. Lepas tu kita bidder lah, siapa yang paling letak bidder paling tinggi dia menang. Macam tu. Pernah buat tak macam tu? Ke pernah dengar ke tengok orang buat bidder kan, macam barang tu start dengan RM100. Pernah.
Nah, EB lebih kurang macam tu, korang bidder tapi dia pakai point. Dia ada EB ni dia pakai point lah, macam kau bidder 10 point, 20 point. Satu point tu tak salah rasa satu point EB tu consider as, tengoklah kalau korang set ni lah, korang set macam satu bid, ada dia tengok pada barang tu, korang boleh set satu bidder tu mungkin $1. Nak. Dia tahu kan? Siapa bercakap dia putus tu? Si ni. Asif. Asyik. Okey. Tak, saya terconfuse. Dia cakap dengan saya ke dia cakap dengan orang belakang dia? Macam tu lah. Buat line Umar Asif tu dia ni kot. Sebab dia blackout kan, dia pakai data dia tu. Okay, macam tu lah kiranya. Di korang dalam eBay ni korang boleh set korang punya point bidder tu. Ada yang sampai $1.5 pun ada. Paling tinggi $10 kot satu point. Kau bayangkan kalau dah cecah dekat 100 point bidder tu dah berapa dah? Kalau kata $10 satu point, kali 100 dah berapa? Macam tu lah kiranya. Kalau korang cecah, dia kalau cecah lagi besar bidaan tu, lagi banyak duit dia dapat. Kiranya orang tu untung lah. Sebenarnya eBay ni sebenarnya kalau pandai korang, dia tengok pada barang dan juga tengok pada rarity barang korang tu. Kalau kau pandai buat bidaan tu, memang korang boleh dapat duit banyak lah. Dia lebih kurang macam korang buat kat Lazada apa semua tu. Yang tadi tu adalah company, contoh-contoh company. Yang ni adalah benda-benda yang faktor-faktor je yang orang, kenapa orang pakai e-commerce dengan e-business ni. Macam Mohana and Upayayan ni, diorang ni research tau, researcher daripada Universiti luar negara. Diorang stated kan ada 5 faktor. 5 faktor yang kenapa orang adapt pada e-commerce dengan e-business ni. One of the faktor pertama dia adalah organisasi lah. Organisasi kena berubah. Tak boleh lah nak pakai typewriter lagi. Betul. Sekarang ni dah tak ada orang pakai typewriter kan. Ke korang tahu tak apa typewriter? Tak tahu je. Serius lah, typewriter pun tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Uish. Aku nak tanya cikgu sekolah korang. Okey, serius saya tak tahu typewriter tu apa. Typewriter tu adalah komputer versi manual. Manual. Dia bukan menggunakan elektrik. Dia kena type, dia pakai cartridge. Kita tekan. Dia macam kita tekan keyboard tu, keyboard laptop kita tu, tapi kita tekan satu-satu dekat Oh, tekan yang lama tu. Yang nak tulis kat. Yang kita pakai macam korang tengok macam mesin typewriter tu. Ketek itu. Krik tarik tu. Itulah typewriter. Ya Allah. Kalau saya berbagi, dia baru tidur. Dia boleh sikit. Tak, mungkin sebab saya cakap typewriter kan. Saya lupa nak cakap mesin typewriter. Dulu kan, tapi jangan terkejut tak, ada steel company yang pakai typewriter lagi. Ada, walaupun 2020. Walaupun 2020 ni ada, sebab last saya tengok hari tu 2008. 2 years 2018. Saya pergi Mardi. Tahu kan Mardi apa? Mardi. Mardi ni adalah yang jaga kebun getah apa, bukan kebun getah, yang kampung syarikat yang jaga apa? Agriculture. Yang dekat, kalau siapa duduk dekat Ampang tu boleh nampak lah bangunan Mardi besar tu. Yang tu, percaya tak, bangunan Mardi yang Kuala Lumpur tu ada staff dia still lagi pakai typewriter. Dia tak reti pakai komputer. Ada. Itu sebab tu dalam organisasi, dalam kita punya company organisation kita kena tukar pakai. Kena adapt lah dengan pertukaran teknologi yang ada. So dia kena pakai, sebab apa? Kita nak mencari sekarang ni, informasi lebih penting daripada duit. Betul? Betul tak? Informasi lagi sekarang ni, kalau korang tengok, informasi tu lagi penting daripada korang punya
profit tu sendiri. Sebab apa? Tak ada informasi, korang tak boleh nak buat profit korang sekarang. Sebab tu korang perasan tak, kalau nak ugut orang, kita ugut orang dengan informasi, bukan dengan duit. Aku tahu rahsia kau, kenapa kau curang kan. Contohnya kau curang bet. Kalau kau tak nak aku sebarkan kau punya apa ni, kebenaran ni, kau bagi aku duit. Tengok. Sebab kita dah pegang sekarang ni, information tu penting tau. Sebab tu organisation mesti kena tukar daripada struktur dia. Dah tak boleh cara dulu dah pakai hantar memo, letak kat dinding kan. Type print, letak kat dinding. Okey, semua orang baca kat dinding. Tak ada dah. Sekarang kita shoot through email, shoot through portal. Lepas tu nak buat meeting pun pakai video call. Kita boleh duduk je kat tempat, tak payah masuk bilik meeting pun. Tapi kalau eloknya, kalau nak meeting tu pergilah masuk bilik meeting kan. Okay, semua. Okay, itu dari segi organisation. Kalau dari segi teknologi ni, saya tak boleh cakap banyak lah. Teknologi korang tahu kan, berubah setiap hari. Lagi beberapa student yang betul? Tak masuk lagi. So kita tunggu kejap lah. Betul lah. Kalau korang tak cari handphone korang sekarang, apa latest handphone sekarang? Terlalu ramai bercakap ataupun berbunyi. iPhone 11 Pro, Samsung mengganggu S20, lah nanti. Samsung Fold, Sometimes nanti ada bunyi Huawei Fold, Vivo V19. Vivo yang terbaru tu, V19. Korang tengok nanti selang sebulan 2, keluar lagi baru. Lagi canggih. Nak unmute tu tahu kan? Betul. So teknologi tu dia sentiasa berubah. So nak tak nak, korang punya organisasi pun kena juga tukar teknologi. Macam laptop dengan apa ni, komputer dengan desktop tu. Dulu masa zaman saya bekerja, laptop dan juga desktop tu, jangka hayat dia adalah 5 tahun tau. 5 tahun kita kena tukar lah afterwards. Ataupun kita kena upgrade lah, bukan tukar, upgrade kan dia after 5 years. Tapi Macam Astro. macam Astro pun dah tiap hari kena tukar ke apa? Tak, dia kadang-kadang upgrade. Dia suruh tukar. Astro itu tapi selang berapa tahun. Tapi kalau macam kau nak tengok komputer ni, jangka hayat sekarang punya laptop kau rasa berapa lama? Kejap ke? Dulu macam saya bekerja dulu 5 tahun. Sekarang ratio untuk satu laptop punya jangka hayat, dia tengok pada tahun bila dia keluar. Paling common pun dia punya parts tu hanya setahun je. Spare part dia tu, nak betulkan benda ni, setahun je dia keluarkan production. Lepas tu dia tak, dia stop. Sebab apa? Ada laptop generasi baru keluar. Sampai sini. Itu kita cakap regarding to supply untuk spare part. Untuk yang laptop dia sendiri tu berapa bulan je gap keluar model baru laptop. Makin ringan dan makin kecil. Mahal, harga Yahudi. Yelah, lagi ringan lagi mahal lah kan sekarang. Dia bukan makin berat, dia makin ringan. Macam laptop gaming. Laptop gaming bukan berat. Dia bukan pada berat. Laptop gaming pada performance. Nanti lalai cermin ni. Macam tu lah kiranya. Dia lagi advance kan benda tu. TV pun kalau korang tengok TV kan, TV lagi makin lama makin canggih daripada saya ingat lagi daripada makin nipis. Makin nipis tu satu. Dia punya istilah tu HD, UHD, okay guys, LED, ada cuba kontak lagi orang tu, tapi apa ultra light respon lah. ULED, lepas tu QLED yang paling latest. So, korang bayangkan dia punya canggih tu, saya rasa macam jarak dia dekat-dekat. Alright, saya miss sekarang TV pun pakai QLED dengan Android TV lah, internet TV. So korang tengok teknologi punya perkembangan tu dah semakin rapid berubah. So nak tak nak kita kena tukar lah kiranya. Macam tu. Kalau korang tak follow teknologi tu, korang akan jadi ke belakang lah. Company korang tu akan ke belakang lah. Backfire lah balik. Lepas tu individual. Apa dia?
susah nak Kelas ni, buat kerja. Yes, sebab apa? Internet makin laju. Saya bukan cakap internet Malaysia, saya cakap internet kat dunia ni makin laju. Sebab korang kena faham, sekarang ni kita nak tukar kepada 5G. 5G dia punya kapasiti kelajuan untuk 5G ni sangat laju. So yang gadget-gadget kita sekarang ni ada yang boleh adapt, ada yang tak boleh adapt dengan kelajuan tu. Ya, betul Macam yang handphone, siapa yang beli handphone, smartphone sekarang kan, yang latest tu, kan dia cakap dia dah 5G punya adaptability. Itu pakai SIM. Tak, dia memang ayat dia sebab apa, memang nanti 5G, siapa yang beli handphone yang 5G sekarang ni, dia dah tak, kalau pakai contohlah, korang pakai Unify kan, Unify kat rumah tu, Unify kat rumah, ada setengah ni pakai 4G punya teknologi. So dia akan slow juga. Bermula ada keliling daripada ada sebab ada student saya semalam cerita lah, dia beli handphone 5G, dia pakai data dia sangat laju tau, information dia kalau dia nak Google ke dia nak apa sangat laju. Time dia balik rumah dia pakai wifi dia kan Unify, still pakai modem dia tu pakai 4G. Oh lambat gila dia kata, lambat dalam 10 second to 20 second dia punya searching. Sebab this subject kalau you tak macam tu lah kini sebab teknologi kan. Tak apalah, nanti lama-lama korang akan pakai juga benda tu. Nak tak nak. Sebab apa? Satu adalah you guys tak ada laptop. Itu dari segi teknologi, daripada segi individual effect lah. Macam individual factor kan. Kita macam korang boleh hidup ke tanpa teknologi? The one yang they use mesti tak boleh lah sebab kena kan, sebab kerja sekarang pun kena pakai. Macam korang belajar pun online. Orang-orang pun kerja, orang kerja pun kena work from home pun kena pakai laptop, kena pakai smartphone, kena pakai internet. So memang kena lah sebagai individual, korang kena ikut pace tu sebenarnya. Kalau tak ikut pace, korang memang ketinggalan lah kiranya. Memang semua saya rasa macam dari segi individual ni memang senang lah. Pengaruh environment tu, bawah sekali tu. Environment tu akan membuat kita untuk bertukar dan adopt benda tu. Lepas tu management factor. Management factor ni kita fokus kepada korang nak buat keputusan, korang nak buat planning, korang nak buat perubahan dalam bisnes korang. So management memang dari segi management factor memang kena ada teknologi. Kita kena adopt e-business dengan korang sebab nak buat keputusan sekarang ni kita kena ada info, the latest info kita mesti up to date. So kena ada. Macam sekarang kan, trend sekarang, market sekarang merundung because of COVID-19 apa semua, tak boleh business sekarang tu. So apa yang business yang kita boleh buat untuk kita dapat profit di dalam, bukanlah kata kesalahan COVID-19 ni, tapi orang kata nak buat business dalam nak menampung business kita tu. Macam ada orang kan, saya tengok siap ada jual business kan, daripada jual apa handphone, tiba-tiba dia jual ni mask, sanitizer. Ada. Dia ikut keadaan lah. Dia ikut keadaan situasi. Kalau korang pun nanti, kalau korang nak buat bisnes ni nanti, korang kena tahu apa trend sekarang ni. Lagi-lagi trend consumer ataupun orang-orang sekarang. Kalau korang nak target kan, korang target remaja. Macam korang. Nanti kalau korang dah bekerja lah, korang kena berfikir seperti diorang. Target perempuan yang senang. Itu betul. Perempuan memang senang nak pengaruh. Itu betul lah. Sebab budak perempuan yang akan macam ikut follow trend. Lelaki ni dia kurang sikit tu lah. Kita follow trend, tapi kita follow trend benda lain. Dia benda yang bergaya sikit. So macam perempuan ni dia akan ikut latest benda-benda kecantikan. Aku pun tak tahulah kenapa dia orang ni suka makan serum, makan benda yang merepek, make-upnya lagi. Lepas tu latest trend lah, trend cara diorang berpakaian, trend tu. So kita kena tengok apa yang membuat diorang kita nak mendapatkan profit dari situ. Macam tu lah kiranya. So daripada korang nak buat keputusan pun sekarang pun kita ada macam-macam sistem tau. Nanti kalau korang nanti dah bekerja, lagi-lagi korang dah jadi top management kan, lagi banyak sistem korang akan pakai. Supaya kenapa korang kena pakai sistem tu, because korang nak buat keputusan untuk company korang.
untuk korang punya korang punya department, korang punya future of the company punya business tu. So korang kena buat keputusan guna sistem tu. Sistem memang banyak lah. Nanti kalau korang bekerja, orang bawahan hanya pakai 1-2 sistem ni. Jadi dah naik atas jawatan, korang akan pakai 2-3 sistem. So be prepared lah. Nanti kalau korang dah bekerja lagi satu, kalau nak tanya saya pasal kerja ke apa nanti, boleh, tapi korang kena start from bawah lah saya cakap. Betul lah saya cakap, start from bawah. Jangan terus shoot gaji besar lah, tak worth it lah. Saya dah cakap saya. Kan boleh je nak korang nak shoot gaji besar. Maksudnya posisi besar lah, gaji besar tu posisi besar, boleh. Ada je yang company nak hire orang fresh graduate untuk top management. Maksudnya jadi leader lah, tapi kau kena memang betul-betul skill communication kau kena power lah. Itu salah satu skill kena ada lah. Tapi saya tak sarankan jadi top management tu, sebab korang kena start daripada bawah. Daripada bawah tu baru korang boleh tahu apa korang perlu buat, atau korang dah jadi top management ataupun jadi upper management, korang dah tahu apa nak buat. Dan korang jadi macam daripada emas jadi platinum jadi minyak, harga minyak bukan turun naik harga minyak. Lepas tu korang jadi belian. Yelah, korang kerja daripada bawah kan, start daripada bottom, korang kerja tukar-tukar kerja apa semua, jadi top management korang jadi belian. Dan pengalaman korang tu sangat berharga. For management factor, last sekali pada environment factor. Environment factor macam biasalah, persekitaran kita. Bukan setakat pada teknologi tu saja, pada sosial, pada politik, community, semua tu kena tahu. Especially customer kita lah. Customer kita ni suka ikut trend. So trend diorang tu kita kena follow juga. Tapi kena ingat kita tak boleh ikut 100% kehendak customer kita. Kalau korang ikut memang takkan dapat lah. Contohnya lah, korang nak ada handphone yang bateri tak akan habis. Kalau korang buat satu handphone bateri tanpa habis bateri, rugi lah. Kira rugi lah kiranya. Korang tak boleh nak benda-benda lain, sektor-sektor lain rugi lah. Tak boleh nak buat bateri, tak boleh buat sebab ada bateri tanpa mati. Perasan tak macam tayar tu kan, tayar kereta tu boleh je nak buat tanpa bocor, tanpa bunga tu hilang dengan teknologi sekarang tu. Tapi kalau korang buat benda tu macam tu, habis lungkup satu bisnes tayar tu. Sebab orang tak tukar tayar langsung dah. Tak pernah botak, tak pernah pancit. Sakit lah. Aku pun merupakan rugi juga. Sama juga korang buat barang elektronik yang tak akan rosak, mati je. Sebab tu orang kata kalau nak buat satu produk tu jangan membunuh industri tu. Kita boleh dengar consumer kita nak apa, tapi jangan mendengar 100%. Environment kita tu. Politik, sosial semua tu kena tahu lah. Itu wajib, ekonomi kena tahu. Itu wajib lah dari segi environment. Barulah korang boleh tahu, aku kena berubah macam tu. Bisnes aku kena kembang dari sektor e-business apa semua. Sebab ramai sekarang ni dah more kepada venture. Diorang punya company tu venture kepada online business, sebab boleh dapat lebih keuntungan dalam talian daripada fizikal. Especially macam produk-produk fashion kan, macam Adidas, Lazada, Adidas, Nike, apa lagi, Gucci semua tu kan. So diorang sell online tau. Tapi kalau korang perasan, kalau korang pergi dekat online dengan kedai fizikal kan, kalau kedai fizikal memang mahal tau. Harga dia kan harga kedai kan. Betul. Kalau kau pergi Nike kan, harga dia memang harga mahal lah, ikut price tu kan. Tetapi kalau korang pandai, korang serve kat dalam Isya aja lah, serve dalam Nike ke ataupun Adidas ke, brand apa korang nak kan. Kadang-kadang barang yang macam last year punya barang kan, lagi jual murah daripada kedai punya harga. Kalau tak percaya korang boleh google je, korang tengok lah merchandise je.
play around with the software Yang itself. tahun lepas ni memang harga kena dia start lain dari gila Julai, daripada kedai punya harga. memang kita kena all out Kedai lah tetap sikit. harga letak, dia akan jatuh harga tapi harga dia kurang Okey, sikit je, objektif. tak banyak. Obvious Kalau saja. dalam Maksudnya, online dia apakah jatuh banyak. yang saya Macam Sir kan, nak Wiser kan, objektif untuk suka beli saya kasut mengajar subjek itu ni. dia You guys kena belajar subjek ni. dia suka Kenapa? kasut Timberland tu. Okay, first kali to provide Dia beli understanding itu, of the basic Timberland tu concept last of year punya Adobe Timberland, Photoshop apa, model last such year. as tool, palette, images and canvas size. Pergi ke So kedai maybe you Timberland, rasa harga macam dia agak dekat menakutkan 700 lebih. kena belajar dua software kan. Still 700 lebih. Kan? Tapi jangan risau. Actually Pergi kalau dekat you Timberland tahu punya gunakan website, Photoshop, Singapore punya website tu, Illustrator ni mungkin insyaAllah you memang boleh buat sebab dia jual dalam 400 lebih je. tools ataupun you 300 features you punya ringgit software beza. dia lebih kurang sama je. Okay, kalau you dah tahu guna Photoshop, So macam baik Illustrator beli ni kat memang online mungkin boleh buat lah. model, Okay? tapi kau kena pandai lah. Expose to Kena- the kena selection serve- technique, kena serve okay, elok-elok lah. enhance digital photo, portrait, product design, Okay, faham poster, yang and many more dari segi kenapa So kita you adapt, tahu macam mana kena nak adopt menggunakan e-commerce dan e-business tu. macam mana nak guna editing tools, macam mana nak jadikan Alright. gambar ni. Okay, ni adalah yang lain-lain punya dot. Tapi sama je sebenarnya yang Upayaya, Mohana dengan Upayaya ni ambil daripada organ analogi ni yang 6 driver ni. Sama je sebenarnya, cuma dia jadikan lebih senang untuk dipahamkan. Sebab tu saya ambil daripada dia ni. Yang lain-lain ni korang boleh baca ni, ni boleh baca semua. Ni yang B2B, B2C tadi saya dah cakap tadi. B2B ni more kepada korang company to company lah. Business to business ni more kepada company dengan company. Tapi dalam online memang kita banyak pakai B2B dengan B2C banyak. Business to consumer dengan business to business. Accomplishing illustration and layout So korang boleh design baca yang ni, merepek-epek ni. So you akan belajar yang basic Okay, layout merepek-epek lah, sekarang ni macam mana letak merepek-epek je. gambar, So macam habis dah mana chapter 1. letak, teks kat mana, gambar kat mana. Ada apa-apa persoalan? And help students Habis dah? to have- Habis dah. Saya dah cakap kan sekejap je. Ada Photoshop Illustrator, file, so, macam Okay, mana round table. akan Ada soalan? belajar juga macam mana nak convert daripada file yang Berkenaan dah- chapter dan juga lain-lain luar chapter juga. Maksudnya pasal subjek ni, assignment ke apa-apa ke korang boleh tanya. Okay. Azmi, ada apa-apa soalan? Learning outcome, apa tu learning outcome? Learning outcome Ada adalah assignment ada group. ajar habis je Okey, subjek disebabkan dia korang punya 4 orang je, habis semester assignment satu ni, 3 je apa kita buat yang group, saya 2 dengan 2. harapkan yang you guys dapat belajar. Okey. First Ah. kali Yang adalah lain tu you semua buat basic individu. Yang Adobe assignment 1, Photoshop assignment 2 buat Illustrator. individu, quiz Maksudnya, midterm at buat least you individu. tahu nak menggunakan Assignment 2 je lah, basic. assignment 3 je lah Sebab sebab kalau korang nak buat tahu group, Adobe satu Photoshop group 2 orang. banyak So sangat senang teknik sikit lah, yang cepat sikit korang. Sebab punya mungkin penggunaan dia yang sangat advance yang memang sebab saya assignment tak 3 boleh tu nak cover untuk saya you ingat guys nak bagi case study. dalam satu Case sesi. study related And to then you guys final pun assessment if you jugalah. then you kena belajar by your Sebagi experience case study tu lama-lama, korang buat you baru senang. mahir lah nak jadi macam Ke professional sebagi kan. baik sebagi Satu semester ni case memang apa final takkan assessment tu dapatlah siap kan nak masa belajar. assessment 3 tu. Melainkan kalau you memang dah lama ataupun before Ah, Rasa subjek you memang dah dari sekolah dah pernah yang pernah nanti belajar. assignment 1, assignment 2 tu kan, Mhm. dia macam refer kepada macam company ke, dia buat macam lain sikit. Tapi Tak ada, you guys nanti memang zero contohlah, knowledge saya yang buka tak pernah satu tahu lah. apa tu Sekarang korang benda kan ada mesti Photoshop tanya dan juga. Illustrator ni. At least you dapat tahu menggunakan basic tu dah cukup. And then you selection technique. Tapi yang satu ni teknik semester yang lepas, you akan belajar. You semester filter lepas effect ni. and technique and apply the Bukan concept semester of lepas lah, illustration yang layout in a Islami yang computer Oktober graphic lah. design and also use palettes and toolbox. Contoh lah macam Kita ni. ada berapa chapter actually. Ni tapi soalan chapter dia ni macam ni. actually saya tak berapa follow sangat Soalan lah. dia senang-senang je. Alamak. Alah. What Macam mana what nak are dapat the A dalam what's kelas the ni? Semua difference nak dapat between A betul? e-business dengan e-commerce? Yang ni korang Google je. Kan? Google Semua nak dapat cari. A, betul Lepas tak? tu Nak korang dapat kena A. mention lah korang ambil daripada Senang je. siapa, site mana. Jadi semua orang dah dapat A dah sekarang ni. Oh, boleh bayar Google ni. Konsep tu dapat Ah, A kena tu Google banyak lah lebih cabaran. Lepas tu tengok, siap macam contoh, Saya- list and itu explain dalam driver sepanjang ataupun you- factor you contribute. Selain daripada saya punya note, korang boleh Google juga dalam internet. Korang pakai lah internet ni, tak payah pakai Macam section soalan note. zaman. Dia macam soalan-soalan section B dulu lah. Okey. Section B exam macam tu je. Yang atas ni penerangan je macam e-business or online business, business atau Asia bla 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 situ. Pengenalan. Soalan kat bawah. Oh. Alright.
So kita ada beberapa Entertainment assignment. satu ni. Kita ada, kalau tengok actually kita ada Macam ni lah 6 format termasuk korang one punya project. format Okay, apa? kelas ni tak ada Format final exam. Maksudnya you tak assignment ada Malaysia pergi bagi. duduk sit Cuma exam, macam describe kena barrier hafal, ataupun isu kan. baca Just buku, Google je. tak ada. Google Okay? letak. Semuanya Berapa adalah banyak korang berdasarkan dapat, assignment. itulah korang letak. Okay. Tapi So, buat dalam maksudnya bentuk kalau you point tak form buat lah senang. Macam assignment, contohlah. you tak hantar assignment, Barrier tak ada kan, markup. salah satunya adalah Ah, connection. itu cerita dia. Internet connection. Untuk Ataupun UGAS internet tahu, speed. UGAS ada subjek lain Internet yang speed ada kat pada tepi tu exam korang ni letak first penerangan. Settle. semester ni, betul? Dia tak payah korang nak buat kan? macam perenggan-perenggan Tapi tu. kelas ni, Seksa saya nak baca. the best thing for this class adalah you tak ada final exam. Untuk nanti kalau sebab kita pakai final assessment kan. Nanti masa korang buat case study tu, korang buat dalam bentuk point form jawapan korang. Senang saya nak maki. Untuk menyiapkan assignmentnya. Sebab apa? Kalau korang buat macam essay, kalau korang buat macam essay kan, Sebab macam berpenggan-penggan tu kan, copy paste dan buat bentuk penggan. Susah saya nak nampak tau jawapan korang. So that's mean nanti dia start dia. So better korang buat macam contohlah dalam case study tu kata describe barrier issue issue dalam dalam orang kata apa? Dalam case study tu sebenarnya apa isu sebenarnya. Satu, kekurangan, contohlah kekurangan teknologi terkini. Apa penerangan je? Sebelah tu je. Senang supaya Pendirect terus direct je jawab. Tak payah nak buat macam cerita Panglipulara satu hari sang kancil bla 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 tu, tak payah. So you boleh buat kat rumah, Terus stick to the point je. Sang kancil pergi jumpa sang buaya, tipu sang buaya, dah settle. And then saya boleh tengok depan mata you buat. Macam tu. You saya bagi Sebab assignment, saya selalu advise buat dalam student saya kelas, macam tu. and then after that terus hantar. So kat rumah Memang tak macam payah list fikir and lah explain assignment 4 tu. Budak factors kerja akan assignment ni. Tak that payah. brings Tak payah. importance Sebab to apa, e-business you environment. akan siapkan Apa dalam benda kelas. dia? Kalau saya kata please Adalah illustrate mind map, korang buatlah mind biasanya map. assignment 1 hingga assignment 3. Maksudnya yang ni kalau kan, boleh macam semua contoh lah assignment yang ni kan Biasanya bawah saya ni. buat semua assignment. 4 factor kan. Okay? Kecuali final project dia lah. That sebab bring dia macam importance banyak toward dan e-business banyak environment. sikit. Apa ni? So, you Factors that kena brings importance maybe toward saya bagi e-business assignment and then you environment. dah siapkan, and then Apa yang kalau dia nak adalah 4 faktor yang hari-hari besoknya yang datang membuat ke college e-business untuk tu siapkan, e-business like, yang boleh. 4 faktor So, yang tapi penting untuk dalam assignment e-business 1 environment tu. hingga, Pertama apa? Korang buatlah, korang buatlah 4 dalam atau baru 5 ni, contohlah. okay? Buat ni You pakai memang saya insert. akan bagi dalam kelas, you buat pada hari tu, siap Soalan pada tu hari kena tu, copy paste balik dan kan. hantar pada hari tu. Duduk kat Tak bawah. payah. Tak payah je, Jangan just risau, korang tulis assignment ni apa? Kalau boleh disiapkan tulis dalam jawapan masa kat 1 dekat form Kenapa lain pun boleh? boleh. Kenapa Contoh saya macam tak ni kan. boleh? Sebab student Ambil ni soalan ni tak payah. Saya nak jawapan je, korang hantar jawapan je. tak pernah guna, boleh buat dan Soalan boleh ni hantar korang pada simpan exam. je. So Senang. saya percaya Kalau macam juga mind map sama tadi saya boleh cakap tu buat. kan, kau ambil je lah. Okey, faham? Ambil lah Ah, bentuk-bentuk apa-apa pun. So maksudnya dia suggest Buat bentuk pre-quizzing maksudnya copy subjek ni tak ada paste. subjek lain yang maksudnya macam you kena siap kena lulus subjek tu. Buat lah. Google ke apa. Buat je. Kalau Subjek ni Google memang tu, subjek kalau first macam korang dapat subjek Google lah. apa semua tu, Okay. contohlah. Alright. So kejap saya nak kena screenshot kejap you guys. Bagi buku juga. Saya tak galakkan kau pakai Wikipedia. Dia sebab dia punya Alright, definition tu so- selalu berubah. Kalau boleh saya nak tengok sikit muka semua orang boleh je. Macam ni lah yang contohnya. Kita tutup pakai video tu, satu ni buka kan. kejap. Video boleh? Saya nak tengok sikit muka. Alright. So, that is a subject Macam ni kan, korang kata what is So, e-commerce? Okey, lepas tu korang next tarik. week kita akan Korang start copy class, and paste di sini kan? pada hari Boleh je nak Selasa, copy and paste ni, saya ajar cara nak copy and paste yang betul. Korang selalu kalau buat ikut copy and timetable paste hari yang betul. Selasa. So timetable Okey, next contohlah week, macam hari ni kan. Selasa. So saya akan Dekat explain bawah ni, selalu ni introduction dekat sini sikit lah hujung ni, biasanya, okay. korang buat kurungan ni, Okay, korang buat kurungan ni, korang ambil yang ni. Fazil punya dengan Mira, boleh buka website link ni, video letak dekat kat sini. Okay. Kalau ada tahun
kalau ada nampak tahun kat sini. Nak dia okey abang-abang yang handsome ni. Kat sini dia ditulis 11 September 2019. Buka lah. Dash kat situ. Snapchat sikit ni, gambar dah, power lah. Korang boleh Oh, tu ya lah ke? September Okey, tak apa, Sep Okey, Sep tak apa. Okey. 2019 macam ni. Oh, kena buat sini kat. Macam ni lah. Ini kira sebab korang dah sasah korang copy and paste. Biasalah kan. Dan saya tahu korang punya tu dah copy and paste. So nak hilangkan korang meniru, korang kena buat macam ni. Saya ada soalan lah. Selain bagi kelas saya, kelas apa lagi yang you guys Korang kena buat macam ni supaya korang ambil benda ni benda yang fakta daripada internet. Macam itulah kiranya. Kalau slide tak nak memang kena buat. Kalau ambil daripada slide, kena cakap lah slide siapa. PowerPoint siapa. Semua IPT. Tak kira IPT, Ibis contoh tadi kan, Ibis korang ambil daripada saya punya slide ni kan. Betul dia orang benarkan kita semua balik ke kolej. Tapi macam kan korang ambil ni, ambil lah baru dibenarkan apa ni EDB apa ni, ambil daripada slide chapter Introduction to E-Business chapter 1. Macam tu. Tulis lah mention kat sebelah tu dia mana korang. Rasa macam awkward kan sebab lagi you guys new students. Tapi segalakan korang pergi assignment ni jangan pakai sepunya slide sebagai reference. More pada guna Google, korang ambil daripada web page Google mana-mana korang buka tu. Okay, so kalau tengok secara online sebab So kalau tengok copy ke tulis lah. Copy and paste lah. Kalau macam korang nak lagi bagus kat bawah ni kan, contoh tadi kan dia minta different contohlah saya minta 5 definition. Okey, 5 definition kau buat ambil satu-satu sampai 5 macam ni. Korang copy paste sampai 5 orang cakap apa kan. Definition tu kat bawah tu. Okey, from my understanding bla 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 semua tu kan. From my understanding my online classes ni I hope you macam dah boleh e-commerce bla 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 tu kau cerita lah apa yang kau faham tentang definisi daripada atas tu slide dekat dalam from the definition above understanding from the definition from the definition above. Bye bye. Okay, bye. E-commerce is bla 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 bla. Dah lah. Itu konklusi lah kira conclusion daripada pemahaman apa yang korang baca daripada atas. Itu je. Dan lecturer takkan ragu-ragu kata, oh budak ni meniru 100%. Dia tahu, lecturer tahu korang copy and paste. Cuma nak tahu apa yang korang faham daripada copy and paste. Itu yang nak tahu tu. okey. Korang boleh copy and paste, tapi korang kena bagi penerangan. Okey. Pendek tak apa kan? Pendek pun tak apa. Janji Kalau yang macam point-point atas tak apa kan. Apa dia? Kalau macam pun nak tulis tak apa kan. Kat copy and paste tu. Tak apa, boleh je. Tak ada masalah. Janji as long kau mention je siapa dia punya tu. Tiba-tiba dia buka kat situ. Esok sana hujan sih. Mendung. Apa, rumah kau hujan ke? Hujan kejap betul berhenti lah. Nampak? Timetable korang pun saya kena ingat sebelum Ahad ni. Hari tu saya buat apa? Hari apa? Apa dia? Saya buat ni, apa nama dia? Video call je. Oh, video call ni? Oh. Okay, sebab kan macam saya cakap tadi. Sekejap. Lagi saya start record. Okay. Kita dah habis kita punya kelas. So, saya start record Okey. Alright.